Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semua sihat. Dan untuk kelas hari ini kita ada pengajaran sikit tentang perkara yang semalam yang saya tunjukkan pada kamu, itu untuk set up word 0 point dengan tool offset. Okey, kat sini kita ada penerangan dia lah secara teorinya. Tapi mestinya kamu tengok kan, bila kamu nak setkan tool 0 point, ada beberapa perkara lah. Kalau kita tengok, surface kena rincin, bersih, kena hilang minyak, tak ada chip, macam tu lah. Okey. Untuk pengajaran hari ni kita akan mulakan seksi milling chapter 5, iaitu peralatan yang kita kena ada. Kat sini ada beberapa tool yang kita gunalah untuk buat set workpiece 0 point dengan tool offset ni. Tapi kalau untuk workpiece 0 point, kita akan guna workpiece, betul lah, workpiece 0 point. Workpiece 0 point atau offset. Workpiece offset dengan workpiece 0 point sama lah maksud dia. Yang saya pakaikan ni, cuma dalam bahasa Inggeris ni dia tulis ni how to set work offset. Sama lah, work offset tu dengan workpiece 0 point sama. Okey, kat sini dia guna ada dua benda, iaitu edge finder dan prop. Kalau kamu tahu, edge finder ni adalah kaedah manual. Kaedah manual iaitu kita tengok dengan mata, kita gerakkan slow ke kita punya workpiece sampai edge finder tu selari dia punya kedudukan dia antara dua. Seperti kamu tengok sini kan, ni dia boleh gerak ni, kepala dia ni, kepala dia boleh digerakkan. Dan kalau kita gerakkan dia ke workpiece slow dan sampailah dia selari. Okey, kalau untuk prop ni adalah dia guna sensor. Prop ni kita hanya buat auto, kita setkan kat mesin untuk prop. Lepas tu nanti dia akan dan gerakkan dia sikit-sikit dan berhampiran dengan kita punya workpiece. Lepas tu kita tekan je, nanti dia akan bersentuh. Bila dia bersentuh, dia akan detect auto set untuk 0. Okey, kalau ikut penerangan yang dia tulis ni, terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan workpiece 0 point ataupun work offset kan pada benda kerja, iaitu edge finder dan prop. Okey, seperti saya terangkan tadi, edge finder manual, prop dia guna auto. Okey, pengguna edge finder adalah cara atau kaedah yang lazim digunakan. Ini kaedah tradisional biasa kita gunakan secara manual. Ini pula penggunaan prop lebih berketepatan tinggi tetapi kosnya mahal. Itulah perbezaan dia, prop ni auto. Okey, saya teruskan ke slide seterusnya. Berikut merupakan langkah untuk set workpiece 0 point menggunakan edge finder jika workpiece WCS ni, workpiece 0 point lah, WCS tersebut berada pada bucu benda kerja. Okey, kalau kita nak setkan pada bucu, bahagian bucu. Kalau kamu mau tengok di sini gambar rajah dia punya work cost, dia punya work 0 point dia kat sini. Work 0 point adalah bahagian atas bucu atas sebelah kiri. Okey, kalau kita tengok proses pertama dia kat sini, proses pertama dia, kamu boleh tengok rajah di sini, penerangan dia diterangkan berapa saiz kita punya edge finder ni. Kalau kebiasaannya edge finder saiz dia adalah normal seperti semua edge finder, iaitu 10. Sebab kita akan tengok dengan mata sendirilah, mata kasar kita. Okey, penerangan kat sini, pasang edge finder 10mm pada tool holder dan spindle. Okey, pasang macam biasa, macam kita pasang tool biasa. Putarkan spindle pada kelajuan 500 rpm. 500 rpm ni ditetapkan sebab dia jangan laju sangat, tapi 500 ni pun agak laju lah sebenarnya. Kalau saya akan letakkan dalam 100 ke 60, 60 ke 100 ke 80, lebih kurang lah antara range tu. Jangan laju sangat. Sebab kita buat benda ni, kita nak tengok dekat dengan mata, nanti takut ada tercincin ataupun terkena mata lah, ataupun dia berlaku pecah ke apa kan, dia laju. Okey, dalam pengalaman saya pun, kalau kamu letak laju sangat, benda yang kepala bahagian bawah ni akan terpelanting, akan terpusing sekali. Jadi agak tak sesuai lah kalau terlampau laju kamu set dia punya spindle speed ni. Okey, langkah kedua, gerakkan edge finder ke benda kerja pada paksi X. Pastikan badan atas dan bawah edge finder berpusing secara bergetar sebelum menyentuh dinding benda kerja pada paksi X. Okey, maksudnya di sini, pastikan kita gerakkan sikit sebelum kita dekatkan ke benda kerja. Kamu larikan sikit dia punya bahagian kepala ni, tolak dulu dia punya kepala edge finder ni, baru kita pusingkan dan kita gerakkan dia ke kita punya benda kerja.
Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, untuk yang seterusnya, langkah ketiga. Sentuh dinding benda kerja secara perlahan sehingga badan atas dan bawah Finder selari. Okey, ni seperti yang saya terangkan tadi. Bagi dia nampak selari, nampak macam dia ada sebatang je. Itu tapi kamu kena tengok mata kamu. Pastikan mata kamu tengok, contoh kamu nak buat untuk part CX, mata kamu ni kena tengok daripada arah ni. Kena mata kamu pun kena selari berserenjang dengan Finder ni. Kalau tidak nanti kamu akan nampak dia berselari. Pasal kita nak, bila dia macam saya terang, bila dia selari ke arah X, arah Y pula dia akan lari. Dia akan lari sikit. Jadi kamu kena tengok betul-betul selari mata kamu berserenjang dengan Finder. Okey, tarik kembali Finder agar tidak menyentuh dinding dan sentuh Finder ke dinding semula. Okey, tarik pula kamu buat sekali lagi. Boleh? Okey, setelah selari, tukarkan mode handle jog pada 0.001 ratio pergerakan dan gerakan Finder menyentuh dinding. Okey, kat sini dia cakap sampai sentuh. Lepas pula tarik sikit. Bukan, jangan banyak. Lepas pula ni kita buat pada 0.0 ni, maksud dia paling slow sekali ratio dia. Maksud dia nanti kamu punya feed rate tu akan jadi paling slow. Pergerakan Finder ke bahagian X ni akan jadi makin slow. Jadi baru kita boleh tetapkan dia punya ketepatan dia tu, dia punya selari tu. Jadi kita tak terlajak ataupun terlebih. Masukkan data mesin koordinat untuk paksi X pada ruangan G54X. Okey, ni kat depan tu lah bahagian tu, kat set workpiece 0 point. Nanti kamu akan tengok lah pada kamu dekat mesin, ataupun kamu boleh tengok semula ke video yang saya ada bagi semalam. Pastikan tengok tau, jangan tak tengok pula. Jangan lupa untuk menolak nilai radius H Finder dengan koordinat X yang diperoleh sebelum menaik ke dalam ruangan G54. Okey, ni dia maksudkan sekarang radius kita adalah 5 mm. Pasal dia punya diameter dia 10, jadi radius dia 5 mm. Jadi kamu kena tolak lah nilai yang kamu dapat dengan 5 mm tu. Okey, ulang langkah 1, 2, 3 dan 4 untuk paksi Y pula. Okey, boleh dapat? Okey, kalau kamu boleh dapat, saya akan teruskan. Okey, menggunakan presetting machine. Ini pula presetting machine, ketepatan yang tinggi. Ni dia guna auto, dia guna sensor. Sensor ni dia ada macam-macam jenis sensor. Macam kamu tengok tadi, dia guna apa nama tadi? Probe. Sekarang dia ada sensor jenis infrared lah, laser lah, macam-macam. Okey, kalau kat sini dia cakap kalau kita guna tu ketepatan yang tinggi, berpandukan imej pada kamera untuk mengukur. Kos yang tinggi digunakan untuk mengukur panjang dan diameter mata alat, menjimatkan masa proses TLO. Digunakan untuk pengeluaran pemesinan yang tinggi. Tool length offset. TLO ni tool length offset. Okey, digunakan untuk pengukuran pemesinan yang tinggi. Ni kalau projek kita tu besar ke mahal ke, bolehlah kita pakai benda ni. Tapi kalau biasa-biasa tu kita pakai manual je lah, letak kertas sikit, adjust sikit, macam tu lah. Okey, menyentuh data benda kerja. Okey, data benda kerja ni kita menyentuh dia sebab kita nak buat tool offset lah. Kita nak tentukan dia punya panjang tool dengan jarak kita punya workpiece ni. Kaedah paling lazim digunakan di industri. Kaedah ni kaedah biasa yang industri gunakan lah. Kebiasaan boleh kata kebanyakan, bukan setakat industri je, institut pelajaran pun guna kaedah ni lah. Tidak berketepatan tinggi dan hanya boleh mengukur panjang mata alat sahaja. Okey, dia hanya boleh buat satu benda sahajalah untuk ukur mata alat. Mata alat digerakkan menyentuh permukaan benda kerja dan panjang mata alat. Nilai Z direkod ke dalam ruangan tool offset pada panel kawalan mesin CNC. Okey, nanti kamu dapat dia punya nilai, kamu kena rekodkan dia ke dalam tool offset lah. Boleh mencalarkan benda kerja akibat sentuhan mata alat ke permukaan benda kerja. Okey, sebab tu kita kena letak kertas dulu sikit. Agak-agak kertas tu bergerak, baru kita setkan 0. Setkan dia punya tool offset ni, baru kita dapat dia punya bacaan yang betul lah. Kaedah ini tidak konsisten untuk pemotongan 3D kerana jika mata alat sentuh pada patah atau hos ketika melakukan pemotongan, mata alat baru yang dipasang tidak boleh disetkan tool zero set untuk permukaan benda kerja kerana benda kerja telah dipotong. Ini menyebabkan program
perlu membuat program baru dan cara tool offset pada permukaan lain. Okey, cerita dia kalau contohlah kamu punya ni patah. Bila benda ni patah, masa kamu tengah potong kan, kamu tengah potong dah jadi bentuk ni, jadi betul kamu patah. Okey, jadi kamu kena buat tool offset yang baru. Masalah di sini, tool offset kamu tak sama permukaan kamu, disebabkan permukaan kamu ni kamu kena tolak lain dekat kamu punya program. Sebab permukaan kamu dah kena potong dah, jadi kamu kena buat benda lain lah dengan tool zero offset yang baru. Kamu kena cari permukaan yang asing daripada yang tu. Ada juga kaedah menggunakan kertas bagi mengelakkan permukaan mata alat menyentuh benda kerja bagi mengelakkan benda kerja tercalar, memberi petunjuk bahawa mata alat telah menyentuh benda kerja. Okey, ini kaedah yang saya terangkan sebelum inilah, iaitu gunakan kertas, kita lapikkan, kita tengok kertas tu berpusing dan kita tetapkan tool length offset. Okey. Okey, kita teruskan. Menggunakan setter gauge. Okey, ni setter gauge ni saya jarang guna lah, tapi boleh nak pakai kalau kamu nak try. Saya pun cara dia benar mudah, kita boleh tengok perubahan dia daripada bacaan gauge dia. Dia simple je, tak susah. Kaedah ini juga lazim digunakan di industri. Okey, kebiasaan digunakan di industri, tapi ni kurang sikit lah pada kaedah yang kita tengok sebelum ni. Kaedah sebelum ni lebih kerap digunakan lah. Mempunyai ketepatan yang baik dan hanya boleh mengukur panjang mata alat sahaja, sama macam tadi. Gauge setter boleh diletakkan di atas permukaan benda kerja atau permukaan meja. Okey, ni kita boleh buat dua keadaan lah. Kita boleh letak kat meja dan kita boleh letak kat permukaan benda kerja. Tapi kebiasaan kat sini, kalau kita buat kat industri, kita akan letakkan di atas permukaan benda kerja. Sebab nanti senang nak kira. Kalau kamu letakkan di permukaan meja, nanti kamu nak kena tolak pula dengan jarak kamu punya size workpiece. Mata alat digerakkan menyentuh setter gauge dan panjang mata alat nilai Z direkodkan ke dalam ruangan tool offset. Pada panel kawalan mesin CNC ni macam tadi, macam biasa. Ruangan pada word offset, nilai Z dimasukkan nilai hitungan tinggi gauge setter ke permukaan benda kerja jika gauge setter diletakkan di atas meja. Jika gauge setter diletakkan di atas permukaan benda kerja, hanya tinggi gauge setter aja yang dimasukkan ke ruangan Z pada word offset. Okey, maksudnya kat sini kita letakkan sikit sampai kita tengok perubahan dia pula. Kita bila kita dah dapat satu bacaan, kita dah tahu dah dia punya jarak dia berapa. Jadi kita akan tolakkan daripada yang sebelum ni biar. Macam dia contoh, dia buat pakai dekat tool yang ni. Bila tukar tool yang ni, dia akan tolakkan dia. Okey, boleh dapat. Menjimatkan masa, setup panjang mata alat. Okey. Menggunakan touch prop. Touch prop ni ini touch prop yang lain. Touch prop style to setter. Prop style to setter ni dia macam yang setter sebelum ni, tapi ni auto. Kaedah ini digunakan di industri yang mengeluarkan barangan yang berketepatan tinggi. Alat ini mempunyai ketepatan yang tinggi boleh mengukur panjang mata alat dan diameter mata alat. Ini perkara yang lebih advance lah. Kalau tidak, kita dapat hanya ukur dia punya panjang mata alat, tapi kita tak dapat ukur dia punya lebar. Okey, prop style tu setter mempunyai hubungan dengan panel kawalan untuk merekod panjang mata alat. Okey, kamu kena connectkan dia dengan connectkan dia dengan CNC punya mesin lah, untuk dapatkan dia punya kawalan dia dan bacaan yang lebih tepat lah dengan secara auto kan. Kaedah ini hanya memerlukan anda menekan butang dan mesin secara automatik menggerakkan mata alat menyentuh prop dan nilai panjang direkodkan secara automatik di ke dalam panel kawalan. Okey, ni memang easy peasy. Kamu boleh automatik saja. Tekan satu butang, semua dapat. Menjimatkan masa, setup, panjang dan diameter mata alat. Ini kelebihan dia lah, tapi kekurangan dia kat sini, harga dia tu agak mahal lah. Orang kata, kalau orang sekarang kata Yahud. Harga dia tu mahal sikit. Okey, how to set tool length offset TLO. Berikut merupakan kaedah untuk set TLO menggunakan data benda kerja. Okey, ni dia buat benda yang biasalah kita buat. Bila kita set tool length offset, kita pakai workpiece. Kita punya workpiece daripada kita punya workpiece, kita punya datum. Okey. Okey, kalau langkah 1, aktifkan mata alat yang hendak disentuh TLO. Gerakkan mata alat menghampiri permukaan benda kerja. Alhamdulillah. 2, kita lapikkan kertas perlahan-lahan menyentuh mata alat ke permukaan benda kerja.
Gunakan kertas untuk melapis antara permukaan benda kerja dan mata alat bagi memastikan mata alat menyentuh benda kerja apabila kertas tidak boleh digerakkan. Okey, sampai tahap tu lah, sampai dia agak-agak dia tak boleh gerakkan. Jadi kat sini kamu perlu buat dalam frame rate yang agak slow. Sebab tu dia suruh kita setkan pada 0.001. Okey. Langkah ketiga, buka ruangan tool offset dalam panel kawalan, masukkan nilai Z yang tertera pada mesin koordinat di ruang tool offset. Jika tool 1 disetkan pada H01 dalam program, jadi kena isikan ruangan H01. Contohnya 01 sama dengan negatif. Ni bacaan yang dia akan bagi dekat mesin nanti bila kamu gerakkan di tool offset. Kamu dapatkan tu, kamu copy, lepas pula kamu buatkan tolak dia punya, tak ada tolak, kamu copy dan kamu setkan terus ke mesin. Nanti dia akan bacakan. Pasal bacaan mesin adalah lain, bacaan tool offset kamu adalah lain. Jadi kamu kena setkan baru untuk buat dia punya data. Tekan butang Z home dan tukar mata alat seterusnya untuk diset ke TLO. Ulang langkah 1, 3 sehingga selesai set TLO untuk semua mata alat. Okey. Jadi kamu kena setkan setiap satu mata alat lah. Untuk buat ni, satu kalau kamu pakai 4 mata alat, 4 jenis. Center drill, punch drill, reamer, kamu pakai end mill. Okey, setiap satu kamu kena setkan satu lain semula. Tak boleh miss. Kalau kamu miss, mesin mesti akan langgar punya. Kalau dalam pengalaman saya pun, member saya pernah buat sekali, mesin langgar, hancur terus dia punya mata alat dengan dia punya workpiece. Itu kita kena berhati-hati lah. Benda ni adalah sangat penting dalam kita punya pemesinan. Okey, strike boleh habis. Okey, kesimpulan kat sini, untuk menjalankan operasi pemesinan ni, untuk CNC kisah ni, untuk kita menjalankan dia punya program ni, kamu kena pastikan kamu punya tool length offset ni dan work 0 point ni adalah disetkan dengan benar dan betul, disebabkan keselamatan. Kita punya keselamatan diri sendiri, itu paling penting sekali kat sini, keselamatan diri sendiri, dan pula keselamatan bahan kerja dan kita punya mesin lah. Itu benda yang menyebabkan benda ni sangat penting lah untuk kita lakukan dia. Sebab tu kita perlu setkan tool length ni dengan betul. Kalau kamu setkan dia secara halal balai, cincang-cincang, dia mesti akan pun jadi cincang-cincang jugalah. Kalau kamu setkan dia lari sikit pun, dia mesti akan lari juga objek kamu buat tu. Jadi dia tak selari lah bila kamu nak assemble nanti. Okey, itu saja untuk kita punya kelas hari ni. Saya sudahkan dengan Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kamu punya kehadiran, jangan lupa isi kat dalam kita punya grup. Okey, Assalamualaikum.